أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muaz bin Abdul Hamid yang merupakan pensyarah bagi kursus HQF 3011 I'adah Al-Quran. Seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. InsyaAllah video ini adalah untuk memenuhi tugasan individu bagi kursus HQF 3011 I'adah Al-Quran sesi pengajian 2020-2021 Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Nama ana Ahmad Fauzan bin Mahidin, nombor matriks D202020 96878 daripada ISMP Tahfiz Al-Quran dan Qiraat SEM semester 1. InsyaAllah pada hari ini ana akan membentangkan tajuk kefahaman dan terjemahan fiqh ayat Al-Quran. Jadi ayat yang telah ana pilih untuk dibentangkan berkenaan fiqh al-ayat adalah surah Al-Baqarah juzuk 2 makruk 3 ayat yang ke-183. Ayat dia berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okey. Asbabun nuzul adalah perintah diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman supaya melaksanakan kegiatan ibadah puasa selama 1 bulan. Yakni bulan yang dimaksudkan adalah bulan Ramadan. Okey, pelaksanaan ibadah puasa ini di bulan Ramadan merupakan bentuk pelaksanaan daripada rukun Islam yang keempat. Okey. Pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib yang dilaksanakan oleh seluruh kaum muslim dan muslimat. Okey, seterusnya ana akan menerangkan tentang i'rab ayat ini mengikut kaedah nahwu. Okey, kita mulakan dengan perkataan ya ayyuha. Ya ayyuha di sini ialah harfun nida mabni ala sukun. Harfun nida tu ialah huruf panggilan. Okay, ya kat sini, ya ayyuha harfun nida ni boleh, kat sini boleh dibagikan kepada 3. Ya boleh, ayyuha boleh, ayyu pun boleh. Ya ayyuha pun satu tu pun boleh. Okay, seterusnya allazina. Allazina itu isim mausul mabni ala al-fath fi mahalli raf'in. Okay, isim mausul itu dia allazina, dia jamak. Maksudnya orang-orang yang, maksudnya ramailah, bukan untuk seorang tapi untuk ramai orang. Jadi yang ramai orang tu untuk siapa? Untuk amanu, untuk orang-orang yang telah beriman. Jadi amanu di sini ialah fi'lun madhi mabni 'ala ad-dhamm wa wawul jam'ah dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi ini boleh dimaksudkan dengan wahai orang-orang yang telah beriman, yang telah ada iman di dalam hatinya. Baik besar maupun kecil, sedikit ataupun banyak imannya, yang asalkan dia ada je iman di dalam hatinya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Okey, seterusnya perkataan kutiba. Kutiba di sini kita boleh i'rabkan kepada fi'lun madhi mabni lil majhul mabni 'ala al-fath. Ya, maksud kutiba telah diwajibkan. Okey. Seterusnya alaikum. Alaikum harfu ala, harfu ja, kum majrur. As-siyamu adalah naib fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Okey, naib fa'il itu ialah
kat sini as-siyamu itu adalah naib fa'il. Lepas tu naib fa'il tu, apa maksud naib fa'il ni? Naib fa'il ni ialah maf'ulun bih yang menggantikan posisi fa'il. Kerana fi'il sebelumnya, apa fi'il sebelumnya ialah kutiba. Kutiba tu adalah majhul. Okey, naib fa'il di sini ialah as-siyamu, mu. Jadi naib fa'il kat sini marfu'. Sebab itulah as-siyamu di akhirnya dhammah untuk yakni berpuasa. Jadi puasa kat sini ialah puasa yang diwajibkan, iaitu puasa Ramadan. Maknanya selain puasa di Ramadan, selain puasa di bulan Ramadan ialah puasa yang disunatkan. Okey. Perkataan seterusnya ialah kama. Kama ialah kama ialah jar dengan majrur. Alal-ladzi pun, alal-ladzina. Ala harfu jar, al-ladzina isim mausul tapi dikira sebagai majrur. Majrur pada ala. Okey, min qablikum pun sama. Min qablikum, min harfu jar, qablikum majrur. Tetapi kalau selalunya selepas harfu jar dia dikira isim. Jadi kalau qablikum isim, qabli isim, kum pun itu dhamir, dia dikira sebagai isim. Jadi isim bertemu isim jadi idhafah. Jadi qablikum, qabli mudhaf, kum mudhafun ilaih. Okey, seterusnya la'allakum harfu nasbin mabni 'alal fath. Okey. Dan seterusnya perkataan dia tattaqun fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutin nun li'annahu min al-af'al khamsah. Jadi tattaqun adalah fi'lun mudhari' marfu'. Okey. Kita teruskan lagi dengan bahagian terjemahan dan kefahaman ayat. Apa yang dapat kita faham dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang yang telah beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita semua tahu, puasa bermaksud menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada berjima' dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menurut tafsir Al-Munir, as-siyam di dalam ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi as-siyam tu dia bermaksud menahan diri dan menahan diri daripada sesuatu dan meninggalkannya. Jadi kita menahan diri daripada perkara yang buruk, daripada akhlak yang tercela. Lepas tu kita menahan diri daripada perkara tersebut dan kita meninggalkannya adalah bertujuan untuk kita untuk menyucikan dan membersihkan jiwa kita ini. Jadi puasa termasuk syariat yang tidak dimasukkan kerana maslahat yang begitu besar bagi manusia. Okey, amalan puasa ini adalah amalan yang telah dilakukan Nabi dan umat yang terdahulu. Amalan puasa ini adalah amalan yang tidak dimasukkan kerana manfaat puasa ini adalah manfaat yang begitu besar bagi manusia, yang mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia. Okey, ia terus berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salam, kaum ahli kitab sehinggalah ke zaman sekarang. Jadi puasa ini dari zaman Nabi Nuh alaihi salam lagi. Pada zaman tersebut orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram kerana pada hari tersebut Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada kaumnya daripada serangan Firaun. Jadi pada 10 Muharram itulah Nabi Musa alaihi salam berpuasa untuk tanda sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan demikian itulah mempunyai teladan dalam berpuasa. Okey, hal ini memberikan semangat kepada kita dalam menunaikan kewajipan ini dengan lebih sempurna berbanding orang-orang sebelum kita. Allah menerangkan dalam ayat ini la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Puasa merupakan sebab terbesar untuk memperoleh ketakwaan. Jadi dengan puasa tu kita boleh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maksudnya orang yang berpuasa dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah dan menjauhkan segala larangannya.
Okey, kita terus kepada kosakata ya. Jadi kosakata di sini saya memilih perkataan amanu yang bermaksud orang-orang yang beriman. Yang kedua as-siyamu bermaksud berpuasa. Tattaqun bermaksud bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Maridha, marid sakit. Yang kelima asyahru ialah bulan. Maksud dia. Okey, kita terus kepada pengajaran daripada ayat. Pengajaran daripada ayat, yang pertama ada 3 poin di sini. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan perintah puasa kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah syariat yang penting. Ia bukanlah suatu perkara baru kerana umat-umat terdahulu juga telah diperintahkan untuk berpuasa. Jadi ayat ini dia mengajar kita supaya kita berpuasa, dan dia mengajar kita bahawa umat terdahulu juga berpuasa seperti mana yang telah diperintahkan Allah. Yang kedua ialah Allah mewajibkan puasa ke atas orang-orang beriman adalah untuk meningkatkan kedudukan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan adanya puasa ini, dengan adanya ayat ini suruh kita berpuasa, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita, dapat meningkatkan darjat kita sebagai seorang Muslim, sebagai manusia. Kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memperoleh ganjaran di akhirat kelak. Yang ketiga, puasa dapat mendidik orang beriman untuk mengawal nafsu syahwat, terutama nafsu makan dan nafsu berijtima' dengan cara kita menahan diri daripada makan dan minum, daripada melakukan jima' serta perkara-perkara yang membatalkan puasa di siang hari dengan niat yang tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berpuasa ni kita dapat menahan diri, dengan turunnya ayat puasa ni kita dapat menahan diri daripada perkara-perkara yang tercela, perkara yang buruk, perkara yang boleh mendatangkan perkara buruk lah, supaya yang kita boleh hindar dengan puasa ni. Jadi wallahu a'lam. Maka berakhirlah sesi pembentangan ana. Sekian, terima kasih.